Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya menjurus terus ke bekalan B62, butiran 010200 dasar dan operasi dan butiran 030200 hal ehwal imigresen. Saya ingin mendapatkan penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri mengenai cadangan yang dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan disokong oleh Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak berkenaan dengan pelaksanaan pemutihan pendatang asing tanpa izin dan pemberian pas sementara di seluruh negara termasuk di Sabah bagi mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja di sektor perladangan. Dan saya bertanya ini kerana terdapat kenyataan yang agak bercanggah khususnya daripada Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak dan juga daripada Kota Keningau yang mengatakan bahawa ianya tidak terpakai di Sabah. Tetapi apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri ianya seluruh negara. Jadi minta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri sama ada ianya seluruh Sabah ataupun sebaliknya. Kerana saya masih ingat dahulu sewaktu saya berada di sana, bila mana cadangan PSS ingin dilaksanakan mainly hanya untuk kepada 3 grup sahaja, iaitu pemegang burung-burung, IMM13 dan banci. Tidak termasuk PTI ataupun parti. Parti ini maksud dia pendatang asing tanpa izin yang masuk secara haram. Jadi apa yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu seolah-olah menghalalkan yang haram untuk dihalalkan bekerja di negara kita, termasuklah di Sabah. Jadi ada sedikit konflik di sana. Kenyataan daripada Menteri Hal Ehwal Sabah tidak selari dengan apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri. So minta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Bekalan B62 butiran 020100 Kepulisan. Pertamanya saya ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh anggota PDRM yang telah berkorban jiwa dan raga dalam menjalankan tugas demi memastikan keselamatan dan kesejahteraan kedaulatan negara dapat terus dipelihara. Saya terus pergi kepada butiran ini. Pertama, baru-baru ini Pengarah Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS Bukit Taman menyatakan bahawa terdapat sebilangan anggota polis yang mampu berkereta mewah dan sering keluar negara untuk bermain golf. Gaya hidup berlebihan dikesan walaupun tidak setara dengan jawatan serta gaji bulanan yang diperolehi. Oleh itu, jangan hanya kerana nilai setitik, rosak susu sebelanga. Kementerian harus bertindak segera dalam merangkas satu strategi, satu sistem yang lebih berkesan bagi mengatasi masalah ini yang jelas merosak dan mencemarkan imej PDRM di mata rakyat. Saya juga terpanggil untuk menyahut dan menyokong saranan Ketua Polis Negara yang meminta kerajaan mempertimbangkan kenaikan allowance tetap perumahan untuk anggota PDRM. Dengan tekanan kos sara hidup yang semakin tinggi, ditambah dengan komitmen keuangan sedia ada, anggota PDRM tidak boleh diberikan galakan dan dibantu dengan cara lain atau orang lain selain daripada kerajaan sendiri bagi menampung kehidupan keluarga sehingga menjejaskan integriti dan amanah yang diberikan rakyat kepada mereka. Justru saya sekali lagi menyokong cadangan dan kenyataan Ketua Polis Negara dan saya berharap Yang Berhormat Menteri serta Yang Amat Berhormat Pago agar menyegerakan kenaikan allowance perumahan kepada anggota PDRM dan saya percaya sekiranya isu kebajikan anggota polis dijaga sebaiknya, isu salah laku dan rasuah yang sering dikaitkan dengan segelintir anggota dapat kalaupun tidak dihapuskan tapi sekurang-kurangnya dikurangkan. Bekalan B62, butiran 020200 ke sukarelawan. Diperuntukkan sejumlah 125.5 juta yang mana ianya kenaikan RM400,000 berbanding tahun ini. Pertama, saya ingin dapatkan pencerahan peruntukan ini dan apakah program-program sukarelawan yang telah dirancang untuk dilaksanakan pada tahun hadapan. Kedua, berapakah jumlah sukarelawan simpanan polis sehingga kini dan jumlah mereka mengikut pecahan bandar dan di luar bandar. Ketiga, berapakah peruntukan yang disediakan bagi menyediakan allowance khidmat kepada pasukan kesukarelawan dan adakah kementerian bercadang untuk meningkatkan allowance ini. Bekalan B62, butiran 020400 Eastern Sabah Security Command ataupun ESCOM, butiran 051 300 penugasan S-Zone dan pembutiran 08800 pembangunan ESCOM. Pertama, adakah perancangan dan pelan jangka panjang kerajaan bagi kawasan S-Zone ini sama ada perintah Sea Curfew ini akan berterusan dan selamanya atau akan ada perancangan lain? Saya tidak tahu sama ada Yang Berhormat Menteri sedar atau tidak bahawa di pantai timur Sabah ini masih terdapat masalah di mana peronda-peronda polis tidak dapat ke laut kerana kekurangan bekalan minyak.
Ini yang berlaku di negeri Sabah, sebab itulah bagaimana mereka boleh menjaga keselamatan pantai timur Sabah kalau bekalan minyak pun tidak mencukupi. Keduanya, adakah peruntukan yang disediakan ini merangkumi pemasangan kamera Big Eye berresolusi tinggi di Pulau Behek Dulang seperti yang dipohon oleh Eskom baru-baru ini? Ketiga, bilakah kementerian akan melengkapkan aset udara untuk Eskom bagi membolehkan mereka mengatur gerak aset udara dan lebih berkesan memandangkan mereka bergantung dengan aset-aset udara daripada agensi lain yang terkekang dengan misi serta jadual penerbangan yang telah ditetapkan oleh agensi masing-masing. Sebagaimana yang Bombak Menteri sedia maklum, kawasan pantai timur Sabah ini adalah kawasan yang sering menghadapi masalah penculikan. Dan masalah yang kita hadapi di pantai timur Sabah ini, unit udara pun agak tak ada. In fact, tadi Kementerian Pertahanan saya telah minta rakan saya untuk menyebut agar kalau boleh diwujudkan di pantai timur Sabah ini unit udara kita ataupun pangkalan tentera udara kita. Kerana ini yang berhadapan dengan pencoroban setiap tahun, ada saja anasir-anasir cubaan untuk menculik di kawasan ini. Dan yang terakhir, butiran B62, butiran 040200, kepenjaraan dan koreksional. Pertama, saya menyentuh mengenai gaji dan allowance kekitangan penjara. Saya harap agar kementerian dapat mempertingkatkan dan mengkaji semula perkara ini kerana kita tahu ini merupakan perkara asas yang dihadapi oleh kekitangan kita di penjara. Dan kedua, berkenaan dengan reformasi penjara. Ini juga di antara perkara yang saya rasa pihak kementerian perlu melihat dengan lebih teliti sebab sekarang ini pun masalah masalah lebihan penjara banduan-banduan yang duduk dalam penjara kita perlu ditangani dengan begitu baik. Itu saya daripada saya. Boleh celah sepagar ledang. Boleh celah sekejap ledang. Boleh. Terima kasih. Terima kasih. Sepanggar, saya ada kaitan tadi dengan penjara sedikit sebab dalam butiran 56000 berkenaan dengan bangunan-bangunan penjara dalam pelanjawan diperuntukkan sebanyak 137.8 juta. Jadi saya ingin tahu apakah ini juga mengandungi perbelanjaan untuk ubah suai penjara situasi justru berkenaan dengan keadaan COVID sekarang yang mana penjara kita mungkin sesak dan boleh menjadi tempat merebaknya COVID. Terima kasih. Terima kasih Sepanggar. Bukan dalam ucapan saya. Terima kasih. Terima kasih. Saya persilakan Yang Berhormat Serian.